Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 12 dah. 12 10 minit. Okey. Okey tak mic? Mic okey tak? Waalaikumsalam Tajuk Ikhwan. Waalaikumsalam. Hai Hani, hai Zati Ati. Nurul Fazila Amin, hai. Hasif Yusof, Waalaikumsalam. Khairul Naim, Waalaikumsalam. Ah, uh, sambil-sambil tu kejap lah. Buat kopi dulu. Ya? Tengah malam dah. Harapnya waktu ni anak-anak dah tidur lah. Kan? Biarlah orang-orang apa deh? Orang tua-tua je bersembang malam-malam ni. Orang dewasa. Yang anak-anak kecil tu sepatutnya dah tidur lah. Ya? Siapa yang bekerja besok silakan bekerja. Tidurlah awal. Okay, malam ni nak bersembang sama-sama kita je. Dengan geng-geng kita je. Ya, Siti Sazila Ida Firdaus Nawi. Saiful Syarif. Firdaus Abdul Rahman. Nuraini. HS. Nur Suhaila Suhaimi. Afiq Aziz. Zairul Ismail. Waalaikumsalam semua sekali. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay. Okay, mic okay Okay, kejap saya nak buat air kopi dulu. Baru nak buat air kopi dulu. Dah. Buat lagi. Dah, buat lagi. Tadilah. Okay. Ajak tunggu air masak dulu. Buat air kopi tengah-tengah malam. Baru ke 12. Awal lagi. Okay. Siapa yang bekerja besok silakan pergi bekerja. Waalaikumsalam pada semua yang bagi salam kat saya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alang-alang kita tengah-tengah malam ni sekejap gini habis-habis live buatlah sembahyang tahajud ke, solat hajat ke, kan? Suhaimi Abdul Rahim hadir. Dafi. Semua kawan-kawan lama saya ni. Zulkifli Firdaus Khalid Amiruddin Syazwan Tok Haji Serban. Mic bunyi macam tikus gerit. Satna. Mic ada bunyi. Pasal apa pula? Sekarang dah okey belum? Mungkin mic ni tak berapa ni lah. Tak berapa bagus dah mic ni kot. Mungkin mic ni dah tak berapa bagus. Kejap Cuba tengok sekarang okey tak mic? Sound tak clear, okay, ada bunyi noise. Alamak, tengok tu. Okey, cuba tengok sekarang okey tak? Ya, Zaini, Waalaikumsalam. Syekh Roslan, Waalaikumsalam. Amirul Mukmin, sihat ke tuan? Sihat, Alhamdulillah. Mic dah okey belum? Mic, test. Tengok, mic dah okey belum? Maklumlah, mic murah. Ada bunyi lagi. Kejap. Kita tengok kejap. Okey, sekarang. Okey tak? Kita test mic dulu.
Dah okey eh? Dah okey dah? Okey, okey, okey. Sekejap nak buat air. Buat air dulu. Okey. Tuan kena ke depan sikit. Ke depan sikit ataupun... Okey dah? Okey nah? Boleh eh? Okey lah. Okey, okey. Kalau bunyi tak elok ke gambar tu bagi tahu. Bagi tahu eh. Okey. Ya, nak minum air dulu. Mesti ada air tengah-tengah malam main kopi. Boleh bersembang. Okey. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa mic ada macam bunyi berdesing? Ada lagi ke? Last check. Okey. Daripada Masni Marzuki kata, okey, cun dah semua. Okey. Gambar macam kabur sikit tuan. Tadi clear. Itu line lah tu. Line. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Malam ini, okey, malam semalam siapa yang bersama live dengan saya tu, alhamdulillah lah, saya dah bagi dah kan, yang tu kan. Okey, simpanlah kan. Tu banyak kegunaan dia. Tadi ada orang mesej saya, panjang mesejnya. Jadi ni tengah-tengah malam ni adik-anak kecil semua masuk tidur lah, biar kita orang dewasa-dewasa aja, ya. Jadi kalau bunyi slow pula dah. Okey. Kalau jap. Oh, patutlah mungkin saya tak tekan ni kot. Okey dah kot. Okey, jadi kalau panas. Kopi panas. Okey, jadi ada orang mesej saya. Dia kata, "Tuan, macam mana kita nak hilang semangat?" Dia kata kawan dia ni, sebelum tu kawan dia tu berani. Satu hari tu kawan dia ternampak lembaga perempuan, bahasa dah hantu lah kan. Lepas tu dia terus jadi takut-takut sampai sekarang pun dia macam hilang semangat. Macam mana nak buat? Okey. Malam ni saya bagi satu lagi ilmu kan. Kemudian kita akan bersembang sikitlah. Kan? Macam mana ramai sangat dah orang kita ni yang takut hantu. Sebenarnya bukan mereka takut hantu. Sebenarnya mereka ni dalam keadaan tidak tahu. Bila tak tahu, dia jadi takut lah. Kalau dia tahu tentang ilmu tu, dia akan hilang takut. Okay, saya pun tak berani mana. Tapi saya ajar apa yang saya tahu ya. Tak nampak tuan apa dia yang tak nampak ni? Kenapa tak nampak?
Okey, jelas Okey. Malam ni saya bagi tolong, tak payah. Jangan buat screen recorder, dengar betul-betul. Jangan buat screen recorder. Jangan nak rekod-rekod benda ni semua. Cukup mana yang ada sudah. Kan? Yang mana tahu sudah. Okey. Okey, malam ni saya bagi satu ilmu. Kadang-kadang kita masuk ke tempat yang kita rasa takut, ataupun kita lalu kat lorong di mana lorong tu ada macam-macam cerita lah kat situ. Jadi kat sini saya bagi satu ilmu dan amalan dia. Macam mana kita nak pulihkan semangat. Ramai orang ni jadi penakut zaman sekarang ni. Ramai orang jadi bukan dia orang je penakut sebab apa? Mereka takut kerana mereka tak tahu. Bila mereka tahu, insya-Allah. Okey? Insya-Allah. Okey. Okey, tengok betul-betul Saya tunjuk. Benda ni kena tunjuk kat bawah. Dia tak boleh tunjuk kat atas. Saya kena tunjuk kat bawah. Harapnya dengar lah. Jap. Nak pusingkan sini. Macam ni. Okey. Okey, kalau kamu takut, katakanlah kamu takut nak apa? Nak lalu masuk lorong hutan ke, ataupun nak lalu dekat laluan yang kamu rasa takut lah, kamu risaulah masuk dalam kawasan rumah yang kamu rasa ada gangguan ke apakah, buat macam mana saya buat ni. Tak susah pun. Okey? Tak susah pun. Yang pertama, duduk macam ni. Duduk macam ni. Ni, duduk macam ni. Saya tunjuk ni. Duduk macam ni. Ni. Kaki pacak tu, nampak kaki pacak? Kaki pacak. Ya? Pacak kaki ni kat tanah. Lepas tu, ni, jari ni. Sekejap, buang cincin dulu. Jari apa orang panggil ni? Jari manis. Jari manis. Ni jari manis dan ni jari manis. Letak dekat tanah. Okey? Letak dekat tanah. Lepas tu, bila kamu letak kat tanah ni, kamu bacakan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca perlahan-lahan. Jangan baca kelang kabut. Okey? Letak. Ni pacak dekat tanah. Baca tarik nafas. Baca Al-Fatihah. Satu ayat, satu nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tarik nafas. Tahan nafas. Ini sapu di kening. Tahan nafas. Lepas tu, sapu muka. Waktu sapu muka ni, lepaskan nafas. Lepas tu, sapu dada. Sampai ke perut, sampai ke pusat. Okey? Lepas tu, kamu bangun. Itu cara dia. Kejap, betulkan balik. Dapat dah? Dapat dah? Okey. Itu caranya kalau untuk orang lemah semangat. Okey, orang lemah semangat. Banyak kan kadang kamu nak masuk rumah yang kamu rasa ada hantu lah. Nak masuk lorong-lorong yang mana kamu rasa takut lah. Kan? Buat begitu. Mudah je amalan tu. Ya? Kalau kamu tengok, saya pernah tulis kisah tentang waktu saya, kisah dulu-dulu, waktu operasi tu, yang saya lawan dengan Lang Sui tu. Itulah dia. Itulah cara dia. Siapa yang lemah semangat, dia rasa takut-takut, kadang-kadang, bukan sebab hantu saja, kadang-kadang depan tu dia tahu kawasan tu ada kawasan gangster ke apa-apa. Buat tu. InsyaAllah, kamu tak percaya, kamu buat malam ni. Kalau kamu duduk sorang-sorang kat rumah ni, kamu rasa nak pergi dapur pun takut, kamu buat macam tu. Kamu tengok hilang tak takut kamu? InsyaAllah hilang. Hilang terus. Itu dia. Saya bagi ilmu.
Ya. So lepas ni jangan takut-takutlah. Ya. Soalan, dia memang wajib atas tanah ke tuan? Tak, bukan tanah simen ke apa ke, tak kisahlah. Atas tereng kita tak boleh. Dia kena tanah. Dia kena kita ni, ini, ibu jari ni, ibu jari pula dah. Jari manis ni pacak. Pacak ke bawah, ke bumi. Kalau ke simen lah. Kan? Buat begitu. Tu saya bagi tu. Okey? Selalunya kalau kamu buat macam tu, kamu lepas tu kamu ni sapu kening macam ni, sapu muka tu, lepas nafas, pegang dada ni sampai ke tu, lepas insya-Allah. Hilang takut-takut tu. Hilang. Saya cerita sikit. Rumah yang saya sedang duduk ni, saya baru, rumah ni rumah baru, dia perumahan baru. Saya tak duduk lah dekat gurun dah. Sebab hari itu rumah Datuk Majid. Saya dah duduk rumah Datuk Majid 4 bulan. Takkan saya nak duduk rumah orang sampai bila-bila. Jadi selepas dah selesai, Alhamdulillah, dah bantu banyak, saya pindah lah. Tapi sampai sekarang pun hari-hari, tiap-tiap hari saya naik Gunung Jerai jugalah. Saya dah ada kat Sungai Petani. Okay? Saya ada kat Sungai Petani. So saya selalu ulang alik lah Sungai Petani ke gurun. Tu ke Alostar rumah mak ayah saya tu, saya selalu ulang alik. Jadi mula-mula saya masuk rumah ni dulu. Rumah ni kan rumah kosong, perumahan baru. Jadi saya masuk duduk tu, dia punya bilik air dekat sebelah, ada satu bilik air sebelah ni. Dia punya air shower dia tu terbuka sendiri. Saya duduk sorang-sorang kat sini. Terbuka sendiri. Bila terbuka sendiri, saya pun pergi tengok, saya pergi tutup. Lepas tu kejap lagi dia main pintu pula. Jadi saya tahulah bahawa ada jin yang duduk dekat sini sebelum saya masuk. Mungkin jin tu ialah, memang sifat jin ni, sifat dia akan duduk di rumah kosong. Bukan rumah lama je, rumah baru pun dia duduk. Dia sifat dia mana rumah kosong dia akan duduk. Ada yang duduk di bumbung, ada yang duduk di lubang-lubang, ada yang duduk di gua-gua. Kan? Dia macam-macam. Jadi kalau macam duduk sini tak susah. Saya pergi cakap je dengan dia. Jangan susah. Kamu pergi bercakap saja dengan dia. Cakap saja dengan dia. Cakap dengan dia, aku nak duduk sini. Aku nak kau keluar daripada sini, aku tak nak tengok muka kau, kau jangan kacau aku kat sini. Cakap macam tu. Okey, cakap. Kalau ada gangguan-gangguan kat rumah tu, contohnya kadang-kadang bunyi ni pelik-pelik lah. Baru ni ada mesin basuh bergerak sendiri lah. Jangan takut. Jangan takut. Ajar anak-anak kita pun jangan takut. Tu nama pembinaan karakter ni kena daripada kecil. Okey, daripada kecil. Cerita pasal rumah hantu ni saya bukan cakap ni lah, tapi pengalaman saya, mungkin ada orang dia pergi rumah berhantu tu, dia pergi 1 hari ataupun dia pergi sekejap 2-3 jam, lepas tu dia balik. Saya duduk rumah berhantu 3 tahun, seorang diri saya duduk 3 tahun. Jangan katalah saya dah muak tengok basikal berjalan sendiri, kejap macam tu, kejap macam ni lah, macam-macam perangai. Saya duduk seorang diri. Tu, rumah kat Sandakan tu, saya ada tulis cerita pun kisah tu. Okey. So, sebenarnya jangan takut. Kenapa kita jadi takut? Ini satu ilmu. Okay? Kenapa kita jadi takut? Kita jadi takut sebab kita tak tahu. Bila kita tahu, kita tak takut. Okey? Kita tak takut. Saya bagi contoh. Saya nak tanya pada sahabat semua ni yang melihat ni, tengah-tengah malam ni. Kalau tiba-tiba nampak hantu menjema depan mata kamu, apa perasaan kamu? Tiba-tiba je, nampak hantu depan mata. Apakah perasaan kamu? Cerita. Sambil-sambil korang bercerita pula, saya nak minum kopi. Lagi saya bagi jawapan dia. Pekat dah. Gula merah. Kopi ni kena gula merah. Gula perang apa panggil? Gula merah dah lah, gula perang. Bau sedap. Jangan banyak, sikit lah.
Kita minum kopi pakat tak tidur lah malam ni ya. Allah. Okey. Banyak orang kata dia terkejut lah kalau dia nampak hantu dia akan pengsan lah apalah semua. Okey, lepas ni saya nak ajar semua Allah. Saya nak ajar semua kawan-kawan saya ni. Kawan-kawan saya ni saya sayang kat korang. Okey. Saya nak ajar pada kamu, setiap kali kamu ternampak hantu saja, saya nak kamu rasa marah, kamu benci dia. Kamu nak tahu kenapa? Saya bagi tahu. Kita duduk di alam kita. Ini alam manusia. Alam manusia atau dipanggil alam fana ni, alam kita ni ada ciri-ciri dia. Okey? Ada ciri-ciri dia. Ciri-ciri dia 5. Yang pertama, alam kita mesti ada deria yang 5 ni. Boleh dilihat, bau, rasa, didengar. Faham tak? Ni semua ni. Ini alam kita. Jin, dia duduk kat alam dia. Alam jin ni alam ghaib. Okay? Orang panggil alam ghaib. Tapi bukannya alam ghaib tu satu-satunya alam. Tidak. Sebenarnya keliling kita ni macam-macam alam ada. Okay? Kenapa saya kata setiap kali kamu nampak hantu atau setan, kamu sepatutnya marah. Kamu sepatutnya marah. Bukannya kamu takut kat dia. Terkejut memang terkejut. Tapi lepas terkejut tu kamu kena marah dia. Haram jadah punya hantu, kau boleh kacau aku. Nak tahu kenapa? Nak tahu kenapa? Kerana mereka kurang hajar. Saya pecahkan rahsia. Kenapa? Bukan saya ni berani. Saya pun bila nampak hantu, saya pun terkejut juga. Tapi, kamu kena berani. Kamu kena rasa marah kat dia. Kamu rasa benci kat dia. Nak tahu kenapa? Dia patut duduk kat alam dia. Kenapa dia kacau kat alam kita? Okey, bahasa kampung. Bahasa kampung. Okey? Bahasa kampung. Dia tak ada sebab nak datang ke alam kita. Ingat tu. Ingat tu. Sebab tu setiap kali saya ternampak hantu ke setan ke jin ke, saya akan marah dia. Haram jadah kau kacau aku pasal apa? Dia biadab. Nak tahu kenapa dia biadab? Okey, saya bagi contoh mudah. Kita pergi daripada segi sains. Okey. Udara kita ni ada wap air tak? Ada wap air kan? Kalau kita keraskan wap air tu, apa akan jadi? Wap air tu akan jadi kabus. Betul? So, kita dah boleh nampak lah. So, kalau kabus tu kita keraskan lagi, dia akan jadi apa? Dia akan jadi air. Faham tak? Kalau air tu kita keraskan lagi, dia akan jadi apa? Dia akan jadi ais. Saya ulang Alam kita ni sekarang ni, ada wap air. Kita nampak tak wap air? Tak nampak. Tak nampak. Tapi kalau kita keraskan wap air tu, dia akan jadi kabus. Kita dah boleh nampak-nampak tapi kita tak boleh nak tangkap, nak pegang semua, tak boleh lagi. Kemudian, kalau kabus awan tu kabus, kita keraskan lagi, dia akan jadi apa? Dia akan jadi air, macam air hujan, air. Dia akan jadi air. Dah ada bentuk dah. Kalau air tu pula kita keraskan lagi, dia akan jadi apa? Jadi ais. Betul? Di situlah yang kita kena marah. Kita sepatutnya marah kepada jin atau setan yang kacau kita. Lebih-lebih lagi yang tu, yang timbul depan mata kita. Sebab dia kurang ajar. Tetapi, dia ada kelemahannya. Apabila hantu ataupun setan ataupun jin ni, dia menjelma depan mata kita, maksudnya apa? Dia sudah menjadi lemah. Macam tadi, saya tengok balik tadi, air tu. Tengok balik. Daripada wap air, keras jadi kabus, keras jadi air, dia keraskan lagi, dia akan jadi air. Bila ada air, kita boleh main-main tak dengan air tu? Kita boleh bakar tak air tu? Boleh kan? Kalau dia keras lagi, dia jadi macam ais, kita boleh pecahkan tak? Boleh kan? Dekat situ kelemahan dia.
Faham? Sebab itu, selagi mereka duduk di alam mereka, lantak mereka lah. Tu alam mereka. Kita duduk alam kita sudahlah. Kita tak fikir buat apa dengan alam mereka. Tapi bila mereka cuba masuk ke alam kita dan cuba buat benda pelik-pelik pada kita, kita bantai lah. Okey, jangan berlembut. Jangan berlembut. Okey, jangan berlembut. Itu cerita dia. Okey. Jadi, saya harap lepas-lepas ni kita janganlah takut-takut. Jangan takut-takut. Kan? Bukan kita berani sangat. Kita tetap memegang ayat apa? La haula wa la quwata illa billah. Tak ada benda pun ni kecuali ni. Kecuali Allah. Semuanya kuasa datang pada Allah. Okey. Okey. Jadi macam saya duduk sini. Saya duduk sini pun seorang-seorang juga. Saya duduk sini pun seorang-seorang juga. Kan? Kadang-kadang sebelum ni adalah gangguan-gangguan apa semua tu. Kan? Jadi ingat. Ajar anak-anak macam tu. Anak-anak kita tu kalau kata, jangan kita kata, oh hantu. Jangan. Kalau anak kita mengadu, anak kita yang kecil mengadu kat kita, bagi tahu, oh depan tu ada hantu. Kita bagi tahu kat anak kita, awak pergi kat hantu tu, tumbuk hantu tu. Ajar macam tu. Faham tak? Okey. Okey, yang ini saya nak ajar lah. So tadi saya dah bagi dah sikit. Kan? Kalau kita rasa gemetar, takut, lemah semangat, buat macam mana saya ajar tadi. InsyaAllah. InsyaAllah. Buat itu je. Mudah je tu. Okay? Dan bila kita ni jadi takut di atas benda yang kita tidak tahu. Bila kita dah tahu, oh macam tu. Kamu nak takut lagi ke lepas ni? Nak takut apa lagi dah? Okey, alam ni, minum kopi dulu. Ni siapa spam ni? Yang spam komen ulang banyak-banyak kali ni nak kena dah dengan saya ni. Kan? Okey. Alam ni banyak. Ini satu ilmu lagi. Jangan kita duk fikir alam gaib tu, oh ada jin, ada tak. Alam gaib ni banyak. Alam gaib ialah maksud gaib tu, maksud benda yang kita tak nampak. Saya nak tanya kamu ni, atas meja ni ada alam tak? Saya nak tanya ni, satu soalan cepu emas malam ni. Atas meja saya ni ada alam ataupun tidak? Ada. Tak percaya kita guna mikroskop tu, tengok betul-betul. Ada kuman, ada bakteria. Itu alam bakteria. Itu pun makhluk Allah juga. Faham tak? Pernah dengar tak hadis Nabi ataupun ayat Quran mengatakan burung-burung pun berzikir, pokok-pokok pun berzikir, gunung-gunung pun berzikir? Pernah dengar tak? Jadi, kat situ kita kena fikir. Burung berzikir, pokok berzikir, gunung-gunung berzikir, lebah berzikir. Tapi kita dengar tak zikir? Kita tak dengar. Kerana itu alam mereka. Faham tak? So alam ni, yang kita jangan, sebab tu kita jangan taksub dengan alam gaib. Jangan taksub dengan alam gaib. Banyak alam kat dunia ni. Alam binatang ada. Yang alam awan ada. Awan dengan cara hidup dia. Kan? Kalaulah angin tu bukan makhluk, macam mana Nabi Sulaiman nak perintahkan angin tu untuk bergerak, untuk bawa dia? Ya, batu benda betul daripada huraidan. Batu pun berzikir, tapi kita duk pegang batu tak dengar apa benda pun. Tak ada getaran, tak ada apa benda pun. Tapi mereka hidup di alam mereka. Batu tu dia punya alam sendiri. Setiap betul ni macam mana daripada Hairi Lanun, alam lain, bahasa pun lain. Ya, betul. Macam ni alam saya kata ni, atas meja ni ada alam tak? Ada. Alam gaib kat atas meja ni. Alam apa? Alam bakteria. Bakteria tu pun makhluk Allah juga. Dia pun beranak pinak juga. Dia pun ada couple, ada apa semua dia pun macam tu juga. Okey? Yang penting kita ni, manusia ni, jangan kita jadi dua alam. Faham? Kita duduk alam kita sudahlah. Okey?
Soalan lagi kita sembang malam ni tentang alam-alam gaib ni. Dah suka sangat cerita alam gaib ni, kita nak tanya. Mudah aja. Kalau kita, alam gaib, apa yang duduk kat alam gaib? Malaikat lah, jin lah, setan lah, apa semua. Saya nak tanya. Jin boleh tengok malaikat tak? Soalan cepu mas lagi. Jin boleh nampak malaikat tak? Okey. Jin tak boleh nampak malaikat. Malaikat dia ada alam dia sendiri. Kalau jin boleh nampak malaikat, datang malaikat maut, lari jin. Okey. Ha. Sebab masing-masing dah ada alam masing-masing. Malaikat dengan alam malaikat. Jin dengan alam jin, manusia dengan alam manusia, burung dengan alam dia. Kan? Ikan dengan dia alam dia sendiri, kehidupan dia sendiri. So, gimana kita tak perlu taksub, kita semua makhluk Allah. Sebab itu saya pesan, jangan takut apabila kamu ternampak hantu atau jin atau setan. Okey? Jangan takut. Sebab kita dah tahu dah. Apabila mereka masuk alam kita, mereka kurang hajar maksud dia. Kurang hajar. Okey, ada satu soalan. Kadang-kadang ada orang datang. Bukan orang lah. Kadang-kadang ada apa? Kadang-kadang ada jin yang datang menyamar, kan? Okey. Jin yang datang menyamar, kata itulah, dia inilah, dia putera raja lah, dia sultan lah, dia itulah, dia inilah. Kan? Macam mana kamu nak tahu benda tu betul atau tak betul? Okey, betul tu. Malaikat boleh tengok jin. Saya ulang yang hal tadi. Malaikat boleh tengok jin. Jin tak boleh nampak malaikat. Okey, jin ada alam jin. Okey. Cuma apabila kalau Allah perintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, jadilah kamu sebagai manusia, baru kita dengar kisah yang mana malaikat datang menyerupai manusia, datang jumpa rasul-rasul, apabila ada yang malaikat tu dia. Okey. Okey, kena faham nah. Tadi kita sembang buat apa? Dah lupa dah. Okey. Soalan yang tadi tu. Kalaulah tiba-tiba datanglah apa ni, dia kata dia tu itulah inilah ini. Macam mana kita nak tahu jin tu betul ke menyamar ke apa ke? Bukan susah pun. Tak susah. Kalau katakanlah dia datang dia, yang pertama sekali kamu kena suruh dia mengucap. Tak kiralah dia mengaku, aku adalah jin, sultan jin, aku adalah tu, mampu lantak ke dia. Aku adalah panglima, aku adalah pendekar. Biarlah dia nak kata dia apa pun. Kan? Tak susah. Dia pakai lebay ke, dia pakai baju ke, dia pakai tanjak ke apa ke, biarkan dia. Dia datang, kita sembang. Cakap elok-elok. Kita cakap elok-elok. Cakap dia, kalau kamu betul, mengucap. Suruh dia mengucap dulu. Mengucap 2 kalimah syahadah. 3 kali. Sebab apa? Sebab kita nak pastikan bahawa dia mengaku Allah itu adalah Tuhan dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. 1. Dan pastikan di Islam lah. Yang kedua, suruh dia baca surah Al-Fatihah. Suruh dia baca surah Al-Fatihah. Kita dengar betul-betul. Lepas daripada Al-Fatihah tu, suruh dia baca ayat kursi. Bila dia dah baca tu, dah mengucap, dia dah baca Fatihah, dia baca ayat kursi, mengucap tu, maksud dia kita kena tahu dia mengaku Allah itu Tuhan dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Sebab takut nanti jin yang awak sedang bercakap tu, rupa-rupanya datang daripada zaman entah Nabi sebelum-sebelum tu lagi. Kita tak tahu. Okay? Yang kedua, kita suruh dia baca Fatihah kerana baca Fatihah adalah ibu kepada segala ayat-ayat Quran. Dan yang ketiga, kita suruh dia baca ayat kursi. Kerana dengan ayat kursi itu saja, dan ialah ayat pengesaan kepada Allah. Ayat pengakuan dan iktikad. Itu penting. Lepas dia dah boleh baca 3-3 tu, baru kita sembang apa yang dia nak datang ke alam kita ni.
Okey. Okey. Itu dia. Baru kita tanya apa tujuan dia datang ke alam kita ni? Dia datang untuk apa? Nak sembang apa? Tu dia. Okey, beres nah. Okey. Ada apa-apa soalan lagi? Soalan ni daripada Hafid Haris. Kalau dia gagal tuan, jangan layan. Jangan layan. Okey. Daripada Putri Nur Salina. Semalam belajar apa? Kami nak tahu. Semalam lah. Kan? Okey, daripada Mirul. Kalau dia bagi barang macam mana pula? Tak tahulah. Cuma kita jangan itikat apa-apa lah. Barang tu. Kamu betul-betul nak tengok barang daripada alam sebelah, saya tunjuk. Kan? Dah orang kata nak tengok, ajar saya tunjuk. Tengok. Tak ada apa pun benda ni. Saja buat koleksi. Nah. Saya tunjuklah. Nampak ke? Cantik tak? Tu. Ni nama dia Cenoi Bunian. Ni nama dia Cenoi Bunian. Apabila dia zahir kat alam kita, kita ambil Siapa suruh dia biar? Ni. Ni namanya Raja Cenoi. Atau orang panggil Cenoi Raja. Nampak nah? Ranting kayu ni tak penting. Dia tumbuh tu. Dah nak tengok sangat. Ada lagi. Nampak? Nampak tak? Panjang tak? Apa kegunaannya? Entahlah. Macam-macam. Malam ni saya nak tunjuk satu benda. Dah korang suka-suka sangat tengok ni, kita tengoklah tu. Jangan taksub pula benda ni. Benda ni tak ada apa pun. Okey, kita dekatkan kamera. Sekejap kita kena bagi kain putih. Sekejap nah. Susah juga tak ada benda kat sini. Ni Okey. Kita tengok dia bergerak tak? Kita tengok dia bergerak tak? Tapi sebenarnya benda ni banyak. Tak nampak. Saya terbalikkan kamera lah. Nampak tu? Kejap kita ambil air.
kamera. Tengok tu. Kita bubuh air. Tengok dia gerak tak? Dia tak nak bangun pun. Oh, dah bangun dah. Tu dia bergerak dah. Dia bergerak dah, nampak? Nampak tak dia bergerak? Dah bergerak dah tu. Tak ada angin pun. Dia bergerak sendiri. Yalah, lain kali lah. Okey. Sebenarnya, okey, dah. Nampak? Okey. Sebenarnya saya ada satu guni benda tu. Nak ambil? Betul. Ada satu guni benda ni. Sebab tu saya kata, saya ajak tu jangan taksub pada benda. Benda-benda di macam-macam. Benda pelik-pelik. Okay? Okey. Betul, saya ada satu guni. Saya datang Gunung Jerai, saya tunjuk. Okay? Kalau nak ambil lah, saya bagi free lah. Ini soalan ni daripada Muhammad Fairuz. Cikgu, kalau jin atau syaitan dibela oleh orang, hantar untuk kacau kita, sama ke cara marah dia? Ya, sama, tak ada beza pun. Cuma masalah dengan jin atau syaitan yang bertuan. Okey, saya bagi contoh. Kamu tengok anjing liar dengan anjing yang ada tuan. Mana garang? Bunyi bising tuan. Sekejap. Bunyi bising lagi. Mic lah ni. Okey, dah okey Dah okey Okey. Dah okey dah belum? Mic ni masalah lah. Mic ni masalah. Abang ada sound starter sikit. Sekejap. Aduh, mic murah. Macam mana? Bunyi buzzing kuat tuan. Alamak, lagi bunyi. Kejap. Okey dah okey. Try cabut pasang balik. Okey, saya try cabut. Aduh, ganggu lah. Pasang balik. Bismillah. Okey, dah okey belum? Dah okey belum? Dah okey ke belum? Cun, okey. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey, tanya saya. Silakan. Yang mana saya boleh tahu jawab, saya jawab. Yang mana saya tak boleh jawab lah ya. Tanya.
Terima kasih Ahmad Fadil, terima kasih. Okey, dah clear ya. Okey, suara dah clear, alhamdulillah. Minum kopi dulu. Kalau kita marah makhluk halus yang menjelma, dia boleh rasuk kita atau ahli keluarga kita tak? Okey, dengar betul-betul. Kita sebab tu saya kata jangan taksub kepada orang benda-benda gaib ni. Mereka tak boleh masuk badan kita pun. Tak boleh. Kecuali dengan izin Allah. Kecuali dengan izin Allah dan menggunakan sihir. Mereka akan masuk badan kita. Okey, dengar betul-betul. Kenapa saya kata mereka tak pandai? Kenapa saya kata jangan takut? Ingat balik kisah Nabi Sulaiman. Ingat balik kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, dia wafat atas singgasana dia. Nabi Sulaiman punya tongkat. Bayang Nabi Sulaiman tu raja. Ini kita guna bahasa kampung. Nabi Sulaiman tu raja. Raja yang sangat-sangat besar kerajaan dia. Okey? Okey, soalan kejap lagi saya sambung pasal anjing tu Okey. Nabi Sulaiman dia adalah raja. Bayangkan Nabi Sulaiman meninggal dunia, wafat, iblis dengan setan-setan satu pun tak tahu Nabi Sulaiman dah wafat. Sehinggalah anak-anak makan tongkat Nabi Sulaiman. Bayangkan. Jadi kita ni dok anggap, kita jangan anggap bahawa jin ni dia tahu apa hati kita. Dia tak tahu. Kalau kita tipu dia pun dia tak tahu. Dia tak tahu. Kerana hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang tahu apa ada dalam hati kita. Fahamlah? Clear nah benda tu? Jadi jangan kita anggap mereka boleh tahu segala-gala dalam badan kita. Tak ada, mereka tak tahu. Mereka tak tahu. Okey, ilmu yang tadi itulah. Okey. Yang tadi tu. Perbezaan di antara jin atau setan yang ada tuan dengan tak ada tuan. Sama juga dengan anjing. Cuba tengok balik anjing. Anjing yang ada tuan dengan anjing yang liar ni berterabur di tepi jalan. Anjing yang liar ni kita sikit je dia lari. Dia lari. Anjing yang ada tuan ni yang biadab ni. Kenapa dia biadab? Sebab dia ada bos belakang dia. Dia tahu apa-apa berlaku kat aku, ada manusia kat belakang backup aku. Tu sebab dia. Dia sama macam ni. Sama macam kita pergi kerja. Okey? Macam kita pergi kerja, ada kawan kita dekat tempat kerja tu dia kaki bodek. Okey? Kawan kita dekat tempat kerja dia kaki bodek. Lepas tu dia pula bos sayang kat dia. Bila bos sayang kat dia ni, kan? Dia punya action, kan? Nampak tak? Sama. Sifat makhluk Allah ni sama aja. Okey? Sama aja. Faham Clear Jadi kita jangan kita taksub, bukan kita berani sangat, tidak. Okay, salah seorang orang yang saya okey juga, kadang-kadang saya duk tengok juga yang orang buat apa ni, kadang-kadang saya tengok apa tu nama tu, solo ambush tu kan. Bagus, saya suka dia sebab dia pergi seorang-seorang diri ya. Kenapa dia pergi seorang-seorang diri? Dia bukan pergi cabar apa-apa, saya perhati je cara dia buat. Dia tak pergi cabar, dia pergi, dia nak membuktikan kebenaran. Dia nak ajar sebenarnya. Sebenarnya saya perhati je cara solo ambush tu. Sama macam saya. Sebenarnya dia nak ajar, jangan takut dengan jin setan ni. Kalau dia boleh pergi seorang-seorang, mungkin dengan hanya berbekalkan Al-Fatihah saja, zikir saja, kan? Dia boleh redah ya. Kita pun boleh sebenarnya, itu yang dia nak ajar. Itu yang saya pun nak ajar. Okey, itu yang saya nak didik. Faham tak? Okey, ni soalan ni bagus. Tuan, kenapa hantu ni berbeza-beza mengikut kawasan dan negara? Contohnya pocong, Pontianak, hantu Cina, Dracula. Bagus soalan ni. Macam mana juga manusia, begitulah juga alam jin dan semua. Mereka ada berbangsa-bangsa. Bersuku-suku kaum. Kita pergi kat Sabah pun cukup dah. Kadazan. Nama bangsa Kadazan.
Dia punya suku kaum dia banyak lagi. Nama bangsa Murud, suku kaum dia berdiri-diri sama. Jadi kita jangan peningkan kepala. Mereka duduk alam mereka macam tu. Faham tak? Lepas tu, satu lagi perangai jin ni, kenapa dia tak ada Dracula kat Malaysia? Kenapa? Sebab dia tahu orang Malaysia ni tak takut Dracula. Faham tak? Dia tengok apa yang kamu tu, oh ya, dia nak kena, dia nak ngusik lah. Tu, ini bahasa mudah. Bahasa mudah. Bahasa mudah. Okay, daripada Bu Aris, Tuan, betul ke ada bangsa polip, bangsa bersayap atau adakah manusia atau jin? Dah, benda tu sudah saya dah terangkan dah dalam tu. Kan? Itu dulu Okey, daripada Carol Izman, sihir atau saka boleh memudaratkan kita ke Tuan? Atau boleh menyebabkan kematian? Tidak boleh menyebabkan kematian. Dia hanya jadi sebagai salah satu perjalanan yang Allah tetapkan saja. Itu je. Kan? Tidak ada. Yang itu kita kena faham betul-betul itikad kita tu. Ya, betul, sihir memang kuat. Kadang-kadang dia boleh ni. Tapi kita kena ingat, ajal, jodoh, lahir, rezeki, Allah punya. Allah punya rahsia di mana tak ada siapa akan tahu. Kita kena ingat yang tu dulu. Pegang yang tu dulu. Okey? Kena pegang yang tu dulu ya. Daripada Amy Nadia Suhada, betul ke ada jin Islam boleh jadi pendamping orang-orang yang mengamalkan perubatan Islam? Itu saya tak pastilah. Kan? Saya tak pasti pula benda tu. Kan? Kenapa? Tak tahulah. Tapi saya rasa tidak. Daripada Muhammad Ashwan, nak bertanya cikgu, kalau ada makhluk yang ikut kita balik ke rumah dan kacau anak, apa surah yang wajib baca selain ayat kursi? Semalam kena kat saya. Okey, ni saya bagi dah. Kalau kita balik, kadang-kadang geng-geng mancing, kadang-kadang geng-geng main futsal malam ni, balik pukul 1, 2 pagi. Kan? Kadang-kadang kita, jalan-jalan. Macam-macam lah kita ni suka merayap. Kita ni. Lepas tu, bila kita balik tu, tiba-tiba ada makhluk lain mengikut. Dia masuk dalam, dia kacau pula anak kita. Dia kacau anak kita pula. Okay, bagaimana caranya kita nak ni? Okay, ni saya bagi satu ilmu. InsyaAllah ilmu ni saya dapat daripada Pak Da. Daripada Pak Da. Pak Da Baling tu. Yang saya cerita pakar hutan tu. InsyaAllah. Dan memang betul. Ilmu tu memang saya buat sendiri pun memang menjadi. So, kalau kamu nak amalkan ni pun, ambillah ilmu ni daripada saya. Dia kira sanad dia daripada kamu, pada saya pada Pak Da pada Tok Syekh dia, Tok Syekh pada naik ke atas lah. Okay. Ni soalan daripada Muhammad Ashwan. Kalau ada makhluk yang ikut kita balik ke rumah, dia kacau anak, lebih baik anak kecil, apa surah yang wajib kita baca selain ayat kursi? Alhamdulillah. Okay. Mudah aja. Anak menangis malam, kadang-kadang dia terbeliak. Anak menangis, wah, kita bagi susu, dia tak mau. Kita tukar pampers, dia tak mau. Kan? Bubuh minyak UG cap limau kat perut pun tak mau juga senyap. Kita pun gaul kepala, pasal apa? Kembung perut ke? Kita pun tak tahu. Tapi mata dia duduk terbeliak, tengok atas, wah. Sebab ada syaitan duk kacau. Ada jin kan, duk usik-usik. Cara dia mudah ya. Bacakan di telinga ya. Bacakan di telinga dia. Dengar betul? Bacakan di telinga dia. Di sebelah kanan, Inna a'tainakal kautsar. Di sebelah kiri, surah Al-Ikhlas 3 kali. Di sini 3 kali, di sini 3 kali. Cara baca dia macam ni. Mula-mula baca sebelah kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Hembus kat sini. Lepas tu, pergi pula sebelah kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad.
Walam yakul lahu kufuwan ahad. Lepas tu baca pula sebelah sini. Inna a'tainaka. Lepas tu baca sampai 3 kali. Okey? Lepas daripada itu, kamu bacakan dekat mata dia, di mata dia. Di mata dia. Di mata dia bacakan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. 3 kali hembus dekat mata dia. Mata anak kita tu dengan ubun-ubun. Banyak dah petua ni diberi. InsyaAllah setiap kali kalau anak kita baby-baby kecil, nak cakap tak tahu kan. Dia wow, baca. Tidur lena terus lah lepas tu. Ni saya bagi nah. Ambil. Ambil, amalkan. Bagi ilmu ni kepada orang-orang yang ada anak-anak kecil. Saya ulang, inna a'tainakal kautsar, qul huwallahu ahad, inna a'tainakal kautsar, qul huwallahu ahad, inna a'tainakal kautsar. Lepas tu baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. 3 kali dekat mata dia dengan ubun-ubun. Insya-Allah memang tidur. Memang tidur. Baby kecil lah. Baby kecil lah. Okay, beres nah. Minum kopi dulu. Kejap-kejap baca komen. Banyak sangat komen. Okey. Satu lagi petua saya nak bagi tahu. Malam ini kan kita bercerita pasal benda mistik-mistik lah ni kan. Okey. Pesanan saya pertama tadi mula-mula tadi saya pesan jangan takut. Jangan ada perasaan takut dalam hati. Jangan. Kalau kamu takut, dia lagi seronok. Kamu kena garang. Garang. Kan? Sebab dia biadab. Tiba-tiba dia tunjuk muka depan kamu. Tiba-tiba dia tunjuk ni. Dia biadab. Dia patut duduk alam dia. Pasal apa nak kacau alam kita? Pasal apa nak duduk alam kita? Dia sengaja buat macam tu. Faham tak? Okey. Okey. Cuba kamu tengok betul-betul. Tak kisahlah kamu jumpa puteri bunian ke, kamu jumpa hantu ke, kamu jumpa apa ke, kenapa rupa mereka ni buruk? Kenapa rupa mereka buruk? Jawapan ni mudah je. Apakah yang Allah Subhanahu Wa Taala kata tentang manusia? Allah kata apa? Allah kata manusia adalah sebaik-baik kejadian. Betul atau tak betul? Kita ni manusia ni. Manusia adalah sebaik-baik kejadian. Itu yang Allah dah kata. Allah telah berfirman tu, Allah kata gitu. Manusia adalah sebaik-baik kejadian. Maksudnya apa? Bila kita ni sebaik-baik kejadian, makhluk lain mestilah nak tiru kita. Betul tak? Makhluk lain, jin lah apalah, sebab akan cuba nak tiru kita. Sebab kita yang the best. Kita the best. Macam ni lah, kereta Ferrari kan, kereta Ferrari. Kereta Ferrari adalah kereta terbaik di dunia. Orang lain, semua nak tiru kereta Ferrari. Walaupun ada kereta Wira, walaupun ada kereta Kancil, walaupun ada kereta pun, nak ubah pula, nak make up jadi macam Ferrari. Faham tak? Faham tak maksud tu? Jadi, sama juga. Manusia adalah sebaik-baik kejadian. Jadi, kalau kamu pergi jumpa puteri bunian sekalipun, walaupun dia lawa pun, cuba kamu perhati betul-betul. Tetap ada cacatnya. Sebab itu kamu tengok, ada kadang-kadang kamu akan dengar cerita ramai orang. Aku nampak perempuan tu cantik lah, tapi tak ada kaki. Cacat lah maksud dia tu. Tak ada kaki. Betul? Faham dah? Sebab itu kadang-kadang kamu tengok, aduh aku nampak perempuan cantik, rambut panjang.
Kenapa dia rambut panjang? Sebab dia tutup telinga dia. Mungkin telinga dia kecil. Dia cacat. Allah tak benarkan mereka menyerupai manusia. Sepenuhnya mereka takkan boleh. Takkan boleh. Sebab Allah dah kata dah, hanya manusia sebaik-baik kejadian. Kamu faham maksud tu? Sebab tu kita jadi terkejut. Tapi sebenarnya kita tak payah terkejut. Sebab apa? Mereka tu, kan ingat balik yang saya cerita tadi. Daripada wap air, kita keraskan jadi kabus. Kabus kita keraskan jadi air. Air tu dah nampak dah. Dah boleh nampak, dah boleh pegang, dah boleh main. Dah boleh cincang kita. Air tu kita boleh bakar dengan api semua dah. Air pula kalau kita keraskan lagi jadi ais. Sama. Ni saya guna bahasa kampung supaya orang semua faham. Lepas ni jangan duk takut-takut dah. Jangan duk takut-takut dah. Jangan duk takut-takut dah. Mereka takkan boleh punya. Jin-jin ni macam mana je nak cuba. Sebab tu kadang-kadang kita tengok muka dia herot macam tu lah. Mata dia kecil sebelah lah. Terbeliak macam tu lah. Sebab dia nak menyerupai kita. Tapi Allah tak bagi. Jadi kita pun terkejut. Faham tak? Sebab tu saya kata yang mereka datang ke tempat kita ni kurang ajar. Saya kata biadab. Kan? Duduk alam mereka sudahlah. Apa duduk alam kita? Kita dengan alam kita pun dah pening macam-macam masalah. Nak tambah lagi dengan tu lagi kita pening. Okey? Faham dah? Jadi kita kena faham betul-betul. Jadi sebenarnya kita takut di atas benda yang kita tidak tahu. Jadi saya malam ni saya gunakan bahasa kampung supaya kita boleh kita boleh faham. Lepas ni jangan takut-takut dah. Jangan duk takut sana, takut sini apa semua kan. Jangan takut. Okey? Cukuplah tu. Ajar anak-anak kita juga. Ajar anak-anak kita. Jangan takut pula. Kalau kita ajar anak-anak kita je takut dari kecil, habis kita merosakkan anak kita. Patutnya kita ajar mereka. Nampak hantu tumbuk, nampak hantu baling batu. Nampak hantu baling selipar. Cakap macam tu kat anak. Kan? Memang anak tu terkejut, tapi bagi tahu pergi lawan balik. Okey. Adakah jin mati? Jin matilah. Jin mati. Malaikat maut akan makan ni. Mereka juga macam kita. Mereka tak adalah umur sepanjang zaman. Tak. Tidak. Kena faham betul-betul. Sebab tu kita kata benda ni basic. Dia cuma duduk alam dia, kita duduk alam kita. Saya kata mudah je. Contohnya ni, meja ni. Ada alam tak atas meja ni? Ada kan? Alam bakteria. Tak saya tengok. Tapi kita tak nampak dengan mata ni. Kita kena guna mikroskop pun kita nampak. Oh, ada alam dekat sini. Okey? Jadi kita faham. Okey, cukuplah tu. Sekarang aku 1 lebih dah. Dah 1 jam dah. Okey? Saya baca-baca dulu. Daripada Muhammad Rizwan. Bila dia masuk alam kita, kita boleh bersentuhan ke tuan? Lah, macam saya cakap tadi daripada wap air, kita tak nampak. Kita keraskan jadi tu. Bila dah jadi air, kita boleh sentuh tak? Macam tu lah. Okey? Okey, daripada Khairi Nizam. Soalan ni bagus. Maksudnya tuan, kalau saya balik rumah kampung saya yang lama kosong tu, kalau ada yang duduk huni dalam tu, kita marah dah halau kah? Ke ada petua amalan? Kod dia claim rumah tu rumah dia sebab lama kosong. Okey. Bagus soalan Khairi Nizam ni. Kejadian yang sama macam mana waktu saya sampai kat Sandakan yang saya dah cerita tu. Kan saya ada tulis cerita tu kan. Saya cakap dia macam ni je. Kamu masuk, kamu cakap je elok-elok. Keluar, aku nak duduk sini. Kalau dia degil, cakap. Lawan lagi. Pertahankan tu rumah kamu. Kamu cakap, rumah ni, kamu cakap macam ni. Dengar betul-betul. Sebab tu kata, kamu jangan takut. Cakap je. Rumah ini, tiang tu, simen ni, cat tu semua, cat, ni semua ni, manusia yang buat. Bukan kau yang buat. Kau nak rumah, kau buat sendiri lah. Cakap macam tu kat dia. Memang nampak macam kurang ajar, tapi memang kita terpaksa kurang ajar. Kita kena bagi tahu fakta.
Oi jin, kau duduk kat rumah ni kenapa? Rumah ni bukan rumah kau. Ini rumah manusia. Kan? Dinding ni, batu bata tu, cat ni, simen ni, manusia yang bubuh. Bukannya kamu buat. Cakap macam tu. Kan? Kita kena tegas. Jangan kita pula tu, jangan. Kan? Jangan. Jangan kita berlembut pula. Cakap. InsyaAllah dia keluar macam tu je. Dia pergi tempat lain lah. Kan? Dan kita tak nampak dia. Ya. Okeylah, pukul 1 suku dah ni. Cukup lah tu. Saya pun dah letih. Ni daripada Tok Haji Serban. Tuan, last soalan malam ni, pendinding diri dan rumah. Pendinding diri dan rumah ni surah ni lah. Kan Nabi Muhammad kata surah Al-Baqarah lah. Siapa yang bacakan surah Al-Baqarah di dalam rumahnya, maka tidak akan didatangi oleh itu. Betul tak? Hadis Nabi lah. Lepas tu yang lain tu adalah kalau kita nak tulis Bismillahirrahmanirrahim 33 kali kita tampal dekat tu, itu kemudian saya bagilah ya. Soalan ni bagus. Tak apalah ni soalan ni sebenarnya saya boleh jawab ni. Ed Muhammad, bagaimana dengan perkahwinan dua alam? Nanti boleh jawab tu insya-Allah lah. Lain kali dah penat aku 1 lebih dah. Cukuplah tu lain kali lah. Jadi besok pagi setakat ini saja kita. Besok pagi saya padam lah ni. So ini hanya sesi malam-malam, sesi untuk orang tua-tua. Kan? Jadi saya harap apa perbincangan kita malam ni kan, perbincangan kita malam ni mendapat manfaat lah. Saya harap macam tu je. Saya harap tengah-tengah malam ni apa yang saya bagi tu dapat manfaat. Kan? Jangan disebar-sebarkan, cukup besok pagi lepas subuh saya akan padam. Ya? Jadi saya harap lepas ni clearkan kita punya pemikiran, clearkan hati kita, jangan lagi takut, jangan lagi kita rasa tu. Memang kita terkejut, apabila kita nampak benda yang kita tak pernah nampak, kita akan terkejut. Kan? Tapi selepas terkejut tu jangan takut. Lepas terkejut tu kamu patutnya marah, kamu patutnya keras. Okey dah. Okeylah tu. Selain daripada tu tak ada apa dah. Cukuplah tu. Lain kalilah banyak lagi kita boleh sembang. Kirim salam pada keluarga. Kalau siapa yang ada isteri, ada anak-anak tu, kirim salam daripada saya. Siapa yang ada orang tua-tua tu, kirimkan salam saya kepada mereka. Saya berharap barang-barang yang saya buat sebelum ni bermanfaat. Okey, saya nak bagi tahu barang-barang yang saya buat ni. Jenama Tuan Hutan ni saya tengah berfikir adakah saya nak teruskan atau tidak. Sebab sebenarnya rasa macam tak berbaloi. Penat. Kadang-kadang manusia ni bila kita buat sesuatu, walaupun benda tu berkualiti, kita bagi harga pun orang tak hargai. Saya mula terfikir untuk ekspor barang-barang saya ni. Maksud dia saya hanya jual luar negara je. Orang dalam negara ni ramai sangat orang pandai cari sendiri. Jadi saya rasa macam nak ekspor luar negara. Sebab dekat luar negara saya ada je kawan-kawan saya. Saya ada link saya dekat China, dekat Jepun, dekat Dubai, dekat London. Saya tak ada masalah pun kalau nak jual barang-barang ni kat luar negara. Tak ada masalah. Kan? Barang saya ni saya boleh jual luar negara je. Kalau saya nak, kan saya beritahu, kalau saya nak kaya mudah. Tapi saya tengah berfikir kan, berbaloi ke saya jual kepada rakyat Malaysia? Sebab kadang-kadang orang kita ni sendiri tak hargai benda ni. Orang kita ni tak hargai benda ni. Kalau saya jual luar negara, mungkin orang luar negara lebih menghargainya lah. Kan? Tak tahulah, nanti saya fikirkan dulu. Kadang-kadang benda macam ni kena duduk bertenang kat puncak Gunung Jerai apa semua, tengok dapat ilham apa-apa, nanti saya bagi tahu. Okay, buat sementara ni saya tutup dulu kedai saya. Kedai Shopee semua tu saya tutup dulu. Barangan-barangan saya pun yang ada dekat ejen-ejen saja. Kan itu saja. Itulah. Sekarang saya dah faham kenapa bangsa kita susah nak maju. Saya dah faham dah. Kan? Kerana kita yang menjatuhkan sama-sama kita. Itu masalahnya. Sebab tu saya kata, kalau saya nak kaya, saya jual kat luar negara. Saya beramai je. Saya kontak, saya telefon je. Tukar packaging, tukar apa semua. Saya jual luar negara, harga US dollar.
Saya main harga US dollar. Confirm setiap bulan saya jutawan. Tiap-tiap bulan saya dapat duit juta. Nah, tapi tengoklah saya tengah fikirkan. Kan? Saya tengah fikirkan. Kita tengok macam mana. Okey? Okey, sekian saja daripada saya. Dah pukul 1.21. Saya minta maaf kalau kita tersalah cakap ke apa. Harapnya malam ni bermanfaat. Besok pagi lepas subuh saya padam. Yang mana tu catit. Okey, catit. Okey, catit. Yang mana saya dah bagi tu catit. Bagusnya catit. Kalau kamu screen recorder semua tak guna. Catit lebih baik. Okey, sekian saja daripada saya. Tengah malam ni. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.